أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masih lagi dalam penafsiran surah Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10 pada ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60 yang kita bacakan ini menerangkan tentang masarifuz zakatis samaniyah. Perbelanjaan untuk 8 kelompok. Perbelanjaan zakat bagi 8 kelompok ataupun disebut asnaf. Bagaimana cara perbelanjaannya dan pengurusannya. Kalau sebelum ini kita pernah membaca ayat yang menerangkan serta menceritakan bagaimana orang-orang munafikun yang mencela Rasulullah dalam perkara yang berkaitan dengan zakat yang dikutip oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka mendakwa baginda sallallahu alaihi wasallam menyelewengkannya dan tidak berlaku adil dengan pembahagian zakat tersebut. Kerana mereka tidak memperolehinya ataupun mereka tidak memperolehi sebagaimana mereka nak, lebih banyak. Atau di kalangan mereka pula yang memang tidak berhak waktu menerimanya, maka mereka mendiamkan diri, menyembunyikan status mereka. Maka Allah Ta'ala pada ayat ini menjelaskan yang sebenar-benar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan zakat. Menguruskan segala harta yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Sambil menyebut tentang 8 golongan yang berhak. Supaya mereka yang berhak ini mengetahui mereka ada hak. Dan supaya juga orang munafiki mengetahui mereka bukan di kalangan 8 golongan yang berhak. Kerana kebanyakan mereka ini tidak termasuk dalam 8 golongan, namun menuntut kononnya mereka ada hak. Sehingga kita telah ceritakan bagaimana salah seorang pemimpin mereka yang bernama Zulkhuwaisirah atau nama sebenarnya Khurqub bin Zuhair yang mempertikaikan keadilan Rasulullah dalam pembahagian harta. Sama ada ghanimahnya atau zakatnya atau sedekahnya. Maka Allah Ta'ala menjawab. Ini audit daripada Allah tentang perbelanjaan zakat. Supaya mereka munafikin ini didiamkan dengan ayat ini. Dan supaya orang beriman mengetahui bagaimana perjalanan zakat. Dan bagaimana 8 kelompok ini amat penting untuk diperhatikan keperluan mereka, diperhatikan
tentang hak mereka dalam pengurusan zakat dan juga pengurusan yang berkait dengan harta negara ini. Bila Allah menyatakan innamas sadaqat, bahawasanya sedekah, as-sadaqat daripada jamak perkataan sadaqatun. Orang Melayu kita panggil sedekah. Arab sebut sadaqah. Saya nak bersedekah. Kita sebut kita nak bersedekah. Dia bunyi seda macam tu. Kita dia soda kalau Arab. Sadaqah. Tapi kalau guna ayat tu macam pelik pula. Saya nak bersedekah ni. Ni kata ni hulu mana pula datang. Ini dari sudut asal usul bahasa Arab. As-sadaqah. Jamak dia as-sadaqat. Allah menyatakan innamas sadaqat. Perkataan sadaqat di sini ialah zakawat. Daripada perkataan zakah. Zakatun, jamak dia, yani plural dia zakawat. Macam sadaqatun, jamak dia sadaqat. Kalau zakatun, jamak dia ataupun plural dia ialah zakawat. Sesungguhnya harta-harta zakat al-mafruḍah yang wajib. Bila kita sebut zakat yang wajib, maka ia berkait dengan bermula daripada zakat fitrahnya sampailah kepada zakat harta, zakat simpanan, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat rikas, ini harta karun, dan juga zakat-zakat yang lain termasuk zakat emas, perak. Maka pembahagiannya jelas. Sama ada sedekah ataupun zakat fitrah ataupun zakat yang hari ini kita namakan zakat harta. Pada makna harta itu semualah. Ternakan mungkin, tanaman mungkin, emas, perak, simpanan, rikas. Kata Allah bahawasanya sedekah itu, yakni zakat-zakat yang difardukan itu, lil fuqara. Allah menggunakan perkataan lil. Lil memberi maksud milik. Lil tamlik, milik khas kepada siapa? Fuqara. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil, yang menguruskan zakat. Wal muallafati qulubuhum. Muallaf qulubuhum memberi maksud orang-orang yang Islam, kaum yang Islam tetapi Islamnya masih lemah. Kerana pendapatannya, kerana kadang-kadang ada orang yang masuk Islam, dulu pendapatannya pendapatan yang haram, kelak malam. Mungkin penjual babi, mungkin. Maka manusia ni tuan-tuan, bila dia nak berpindah satu pekerjaan baru, dia memerlukan masa. Orang ke laut, dia nampak darat, dia kata tak ada pekerjaan. Sebab dia dah biasa kerja laut. Orang darat pula, suruh ke laut, dia kata kat laut mana ada kerja. Ikan pun tak ada, dia cakap. Sebab dia biasa di darat. Orang jadi cikgu, contoh, suruh berhenti cikgu. Dia kata nak makan apa saya? Saya nak kerja apa? Semua orang, bila dia bekerja dengan satu pekerjaan, dia cenderung untuk melihat inilah pekerjaan yang menghasilkan dia pendapatan. Kalau nak berpindah, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa. Yang biasa kerja kerajaan, yang biasa kerja dengan orang, tiba-tiba nak jadi tokoh sendiri, susah. Yang biasa kerja sendiri, kemudian nak kerja dengan orang pun susah. Maka orang-orang yang baru memeluk Islam, dia kerana latar belakang mereka masih lemah. Mungkin ilmu mereka masih belum mendalam. Niat mereka untuk masuk Islam pun belum kuat. Belum kuat, mungkin ikut-ikut orang, mungkin kerana nak kahwin, mungkin. Maka didatangkan zakat untuk menguatkan niat mereka. Untuk menunjukkan ada perhatian daripada Islam. Menunjukkan ada keprihatinan Islam. Maka ini disebut mu'allafah. Dan perkataan mu'allafah juga memberi maksud mana-mana pemimpin-pemimpin yang bila mana kita beri kepada mereka orang-orang yang seumpama mereka akan memeluk Islam juga. Itu kalangan pemimpin-pemimpin kafir yang baru masuk Islam. Bila kita beri pada mereka, maka pemimpin-pemimpin lain pun tengok, oi, rupanya masuk Islam, ada bahagian, maka mereka juga masuk. Kan Islam melihat dakwah ini ada strategis dia, ada strategi. Antaranya bila dapat menangani pada pemimpin yang bawah akan ikut. Maka di antara perkataan mu'allafah qulubuhum ini ialah pemimpin-pemimpin yang baru memeluk Islam. Walaupun pemimpin yang ada income dah kaya. Sebagaimana Rasulullah pernah beri kepada Uyainah bin Hisn, Aqra' bin Habis, Abbas bin Mirdas. Ini semua pemimpin-pemimpin yang masuk Islam dan keadaan lemah Islam.
Tapi dia ni pemimpin kaya, dia sebut pendapatan banyak. Kerana dengan dia memeluk Islam, dia mempengaruhi kabilah dia semua untuk memeluk Islam. Dan termasuk perkataan mu'allafah ini ialah orang-orang yang baru jinak nak masuk Islam. Dia belum masuk Islam, maka diberikan. Ini pandangan sebagai ulama perkataan mu'allafah. Supaya dengan beri tadi dorongan untuk dia memeluk Islam. Jadi kita ada 3 makna mu'allafah. Yang pertama, orang yang dah baru masuk Islam tapi mereka masih lemah. Pendapatan, mungkin niat mereka belum kuat. Yang kedua, kalangan pemimpin mereka untuk mengajak orang-orang seumpama mereka memeluk Islam. Yang ketiga ialah orang-orang yang belum Islam, tapi mereka dengan dorongan zakat ini mereka mungkin memeluk Islam. Mungkin memeluk Islam. Mereka dah nampak. Maka diberikan. Ini pernah diberikan satu ketika sebelum ia dihentikan. Menunjukkan perkataan mu'allafah ini bergantung kepada ijtihad imam pemerintah. Kalau kita orang Melayu sebut mu'allaf ni, berapa tahun dia patut disebut mu'allaf? Adakah selepas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Ataupun pada tempoh 5 tahun pertama? Maka ini berdasarkan pada pemimpin. Ijtihad pemimpin. Kalau ijtihad pemimpin nak kategorikan mu'allaf, kalangan orang yang memeluk Islam sahaja. Bukan kalangan orang yang bukan Islam. Dia yang cenderung pada Islam. Itu biar. Dia nak masuk, tak nak masuk sudah. Tapi kalangan orang Islam sahaja yang baru memeluk Islam, maka mungkin tempohnya 3 tahun, 4 tahun. Ia bergantung kepada ijtihad imam. Kemudian Allah menyebut, wa fir riqab, dan di kalangan hamba-hamba yang ingin merdekakan diri. Sama ada hamba itu bernama hamba mukata. Mukata ialah hamba yang buat perjanjian dengan tuan dia untuk merdeka dengan syarat dia membayar sejumlah wang. Maka dia boleh minta daripada Baitul Mal bahawa peruntukan zakat untuk membebaskan dirinya. Dan termasuk juga makna wafir riqab, iaitu mana-mana hamba yang perlu ditebus daripada tuan-tuannya, dibeli dan dimerdekakan. Kan itu kalau kita lihat Allah menggunakan perkataan wafi wal gharimin wafi sabilillah wabnis sabil, tidak dengan perkataan lil fuqara wal masakin. Li milik. Manakala wafir riqab, iaitu pada kita katakan bukan secara tertentu, pada keadaan untuk membebaskan hamba, ataupun wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Baik, orang yang berhutang, sama ada dia berhutang untuk diri dia atau dia berhutang bagi pihak orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kadang-kadang kita ni selesai kita hutang sebab kita. Kadang-kadang kita hutang kerana adik kita, abang kita, kakak kita. Dia dalam kesusahan, kita pun berhutang untuk selesaikan masalah dia. Maka dalam semua keadaan ini, selagi mana hutang tadi dalam perkara-perkara yang bersifat taat dan pada perkara-perkara yang bersifat harus, maka boleh dia menuntut zakat. Kalau dia sudah dibelenggu dengan hutang. Kalau dia hutang pada benda-benda yang bukan perkara haram, dia tak hutang untuk berjudi atau sebagainya. Wa fi sabilillah. Allah menggunakan perkataan wafi dan pada. Maksudnya ia pada mana-mana jihad, mana-mana ruang untuk menegakkan agama Allah. Sama ada dalam peperangan. Ataupun setengah ulama menyebut institusi-institusi yang menguatkan Islam. Termasuk setengah mereka berpandangan dalam membina kilang-kilang, dalam memenuhi fardu kifayah. Ataupun dalam membina masjid-masjid yang dalam keadaan tiada pendapatan atau tiada sumber lain. Tak ada orang nak sedekah. Sebab dia berada di negara-negara bukan Islam sebagai contoh. Ada orang Islam yang minoriti, maka boleh digunakan. Walaupun ia bukan hukum asal untuk mengeluarkan wang bagi pembinaan masjid. Sebab zakat ini asasnya pada individu. Bukan pada institusi, tidak juga pada bangunan-bangunan asasnya. Kerana ia merujuk kepada individu. Namun setengah mereka melihat perkataan wafi sabilillah dalam semua perkara. Termasuk dalam melaksanakan ibadat haji bagi setengah pendapat ulama. Kalau orang tu buat haji tak cukup belanja, maka dia boleh mohon zakat. Ini bagi pandangan sebagian ulama. Dan Allah Ta'ala sebut wabnis sabil. Wabnis sabil, mana-mana orang musafir yang terputus bekalan dalam perjalanan. Sama ada dia penuntut ilmu atau dia orang bekerja. Dia musafir negara orang, tiba-tiba hilang dompet, hilang wallet. Tiba-tiba tak cukup belanja. Tiba-tiba currency mendadak tinggi. Sedangkan dia bawa duit sikit.
kerana masalah ekonomi, maka dia boleh memohon zakat. Atas nama Ibnu Sabil. Walaupun dalam budaya masyarakat kita, zakat ini lebih sinoni pada orang fakir miskin. Lebih sinoni. Sebut je zakat, kita pun tengok orang fakir miskin. Kita pun tengok orang susah. Baik, berhubung dengan pembahagian zakat, apakah zakat perlu diagihkan sama rata antara 8 asnaf ini ataupun tidak? Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, bahawa zakat ini mesti dibahagikan sama rata dalam setiap asnaf tersebut. Artinya mesti diberikan kepada semua 8 asnaf tersebut. Kerana Allah Ta'ala menyebut tentang 8 tersebut dan Allah menggabungkan mereka dalam satu ayat. Dan perkataan innama dipanggil adatul hasr. Bahawasanya ini sahaja, tak ada yang lain. Maka menunjukkan ke-8 ini berhak untuk mendapat bahagian zakat tersebut. Maka tidak boleh dikeluarkan atau diagihkan zakat bagi setiap bahagian, bagi setiap kategori kurang daripada 3 orang. Mesti 3 orang bagi setiap kategori. Artinya kalau orang miskin, kena ambil 3 orang fakir miskin. Orang miskin 3 orang, orang fakir 3 orang, kalangan kita katakan orang berhutang 3 orang, hamba 3 orang, orang yang mu'allaf 3 orang, paling kurang. Ini pandangan Syafi'iyah. Namun jumhur ulama menyatakan tiada masalah membagikan zakat ini pada satu kelompok, satu golongan atau pada satu individu. Dan mazhab kita Syafi'iyah menyatakan bahawa zakat ni kena bagi 8. Dengan kata lain, amil pun dapat 1/8. Walaupun hari ini peranan amil begitu terhad kerana kerajaan telah membayar gaji amil. Kaedah bila kerajaan dah bayar gaji, maka amil tak berhak. Sebab amil ini ada 3 pandangan ulama tentang berapa yang mereka berhak. Ada yang menyatakan bahawa mereka berhak sama sebagaimana asnaf yang lain. Artinya kita katakan pembahagian tadi 8, maka mereka berhak mendapat 1/8. Ini sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tidak. Amil cuma dia akan mendapat mengikut kerja dia. Dia kerja banyak ke kerja sikit? Kalau dia kerja banyak, kalau hari ni ukuran kerja banyak atau sikit, berapa kutipan dia? Maka dia akan berikan ikut kadar upah yang patut dia layak. Maka ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Adapun pendapat Syafi'iyah, amil ini mesti diberi 1/8. Walaupun kalau kita lihat sebahagian negeri, dia akan beri 1/16. Kerana barangkali dia pegang pendapat yang kedua, merujuk kepada mengikut kerja dia. Kalau dia kutip 17,000, ada yang kutip misalnya 100,000, 200,000. Sebab nak tahu orang tu buat kerja tak buat kerja, kita akan kira kutipan dia berapa. Amin. Bukan kira dia duduk tengah panas, bukan. Macam mana dia bekerja. Mengutip zakat. Maka diberi gaji berdasarkan kepada kerjanya. Dan pendapat ketiga menyatakan bahawa amil ni tak diberi daripada bahagian zakat. Tidak juga diberi daripada upah daripada zakat dipungut, tapi diberi gaji oleh kerajaan. Maka kita lihat benda ni tiga-tiga dipraktikkan. Ada negeri kat Malaysia, di mana amil ni memang dia dah bayar gaji siap-siap. Dia kerja pemungut zakat, duduk kat kaunter zakat, dia pejabat agama, dia bayar gaji RM5,000 sebulan ke RM3,000 sebulan berdasarkan kelulusan dia. Dia kerja office hour macam orang lain. Maka orang ni cuma dapat gaji. Dia bukan persen daripada zakat atau upah yang diambil dari zakat. Dia ambil upah daripada Baitulmal, daripada pembedahan negara. Ada pendapat yang saya katakan ini pendapat Syafi'i yang mesti dapat 1/8. Artinya kalau dia kutip 8,000, dia 1,000. 1/8 daripada 8,000. Tapi Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan ikut kadar kerja dia. Dan sebagian pendapat kata dibayar gaji oleh kerajaan Baitulmal, tetapi pendapat ini pendapat yang dhaif. Jadi kalau dalam mazhab kita, bahawa zakat ini perlu dibahagikan pada semua golongan. Kita tolak amil 7 kelompok. Dan kalau kelompok yang tidak ada seperti kelompok hamba, maka dibahagikan kepada 6 kelompok. Atau kelompok yang tak ada misalnya ialah kelompok yang disebut amil tidak ada sebab dah dibayar gaji. Maka pembahagian itu pada kelompok yang masih ada, bagi setiap kelompok mesti dibagi 3 orang. Tapi jumhur ulama kata tak perlu. Zakat ini boleh beri pada sebahagian. Boleh kita duit ini nak beri fakir je. Nak beri miskin je. Nak beri gharimi je boleh. Dan boleh beri pada seorang. Seorang sahaja. Artinya daripada
Berpeluang kita nak pilih seorang, dia perlu, kita nak bagi dia zakat. Maka dibolehkan. Ini pandangan jumhur ulama, iaitu pandangan mazhab Abu Hanifah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Dan setengah ulama menyatakan wa ila syakhsin wahid min kulli sinfin. Pandangan Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Hanifah, ini bukan pendapat Hanafi, Abu Hanifah sendiri. Dan Imam Malik berkata, bagi setiap seorang mewakili, cukup seorang mewakili satu asnaf, cukup. Seorang mewakili satu asnaf. Dan kita melihat ianya berdasarkan kepada keperluan. Artinya pemerintah yang akan menentukan bagaimana pembahagiannya. Yang melihat kepada maslahat, kepentingan dan sebagainya. Baik, di antara fakir dan miskin, siapakah yang lebih miskin? Setengah ulama menyatakan yang paling miskin itu ialah fakir. Fakir lebih miskin. Ini pandangan Syafi'iyah dan pandangan Hanabilah. Berdasarkan Allah Ta'ala memulakan dengan ayat tadi, innamas sadaqat lil fuqara. Tetapi di sisi sebahagian ulama seperti Hanafi atau Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan miskin itu lebih miskin daripada fakir. Mana satu lebih miskin? Orang kita dah memang sinonim kata fakir lebih teruk pada orang miskin. Tapi di sisi mazhab Hanafi dan Maliki, orang miskin teruk pada orang fakir. Kenapa berbeza pandangan ini? Kerana pada pandangan mereka, orang miskin yang tak ada apa-apa. Manakala orang fakir, dia ada sebahagian yang mencukupi dia. Macam kita dalam definisi kita, orang fakir tak ada apa-apa. Dan orang miskin ada tapi tak cukup. Contoh, selalu diberi contoh mudah. Katakan orang fakir, perbelanjaan harian dia RM10. Tetapi dia dapat kurang daripada separuh. Dapat RM5 ke bawah, maka dia fakir. Orang miskin pula, keperluan dia RM10, dia dapat atas pada RM5, dapat RM6, RM7, lagi kurang RM3, maka dia miskin. Ini kadar sifir mudah dalam mengenali fakir dan miskin dalam definisi negara kita. Waqi' fiqh, mazhab ataupun dalam situasi hari ini. Adapun di sisi Hanafi tidak. Dia kata orang miskin lebih fakir pada orang fakir. Orang miskin lebih teruk keadaannya daripada orang fakir. Sebab baginya orang fakir masih ada harta. Orang miskin tak ada. Jadi apa dia punya kesan perselisihan ini? Kesannya bila ada seorang meninggalkan wakaf. Lalu dia kata saya akan nak beri kepada fakir miskin. Maka kalau sekiranya fakir itu lebih miskin daripada miskin, maka dia lebihkan bahagian fakir. Kalau sekiranya miskin itu lebih, maka dia berikan lebih bahagian orang miskin. Di situ kesan daripada kekhilafan. Namun tidak, kita katakan dalam hal ini tidaklah menjadi suatu perkara yang atau suatu perbezaan yang besar. Kedua-dua golongan ini hampir hari ini kita namakan sekali. Ini fakir miskin sekali, kita masuk sekali karung. Siapa ni? Ini fakir miskin. Ini apa? Ini miskin fakir. Dua-dua kita letak. Berarti bukan satu kalimah dipisah. Kerana kedua-duanya golongan yang memerlukan. Kalau kita dapati dalam ayat ini tak disebut janda. Tidak disebut anak yatim. Kenapa tak dikatakan zakat untuk anak yatim? Walau sebahagian masyarakat kita cenderung bila nak bagi zakat, dia nak bagi ke anak yatim. Walau anak yatim bukan status, bukan juga asnaf untuk mendapat zakat. Sebab yatim, sebab miskin tu mungkin dia dapat. Bukan kerana dia yatim. Kerana ada anak yatim kaya. Bukan ramai anak yatim kaya. Demikian juga janda, kenapa tak sebut janda? Innamas sadaqat lil yatama wal aramil. Sesungguhnya zakat itu untuk anak yatim dan janda-janda. Pun ada janda kaya. Terutama jenis suami ambil hibah pula. Dia ambil hibah dengan jizyah, dah janda kaya. RM500,000, RM600,000. Misalnya. Kerana janda tak mutlak dia miskin, tak semestinya. Janda keperluannya mungkin hal-hal yang lain. Keperluan dalam mendidik anak-anak, keperluan dalam kita katakan melindungi dirinya daripada fitnah lelaki. Mungkin. Tapi dia tidak termasuk dalam asnaf zakat. Kita kena sedar benda tu. Ada orang dia uli sekali dia kata, oh ini janda bagi zakat. Tidak secara itu, secara mutlak. Oh ini anak yatim bagi zakat. Tidak. Allah tak sebut. Melainkan kalau anak yatim tadi memang miskin. Maka asas kita bagi zakat bukan sebab dia anak yatim, sebab dia miskin. Melainkan janda atau ibu tunggal tadi dia miskin. Atau fakir atau salah satu daripada asnaf ini. Kita beri zakat pada dia bukan kerana dia janda, bukan.
kerana dia ni miskin, atau dia fakir, atau dia ni orang yang berhutang, atau dia termasuk dalam asnaf ini. Ini yang perlu kita faham dalam persepsi masyarakat. Kerana saya katakan dalam masyarakat kita, mereka fikir nak beri zakat pada anak yatim, janda. Adapun sedekah sunat, maka ini terpulang. Nak beri anak yatim, nak beri janda, itu terpulang. Nak beri orang kaya pun boleh. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut kelompok-kelompok tertentu sebagai jawapan kepada orang munafik yang menuduh Nabi SAW menyalahgunakan ataupun sewenang-wenangnya dalam pengagihan zakat, maka Allah Ta'ala sebut di sini. Namun di sebalik kita sebut orang fakir, orang miskin. Dengan syarat fakir miskin ini bukanlah orang yang mampu bekerja. Kalau dia mampu bekerja tapi dia tak nak kerja, maka dia tak layak dapat zakat. Dalam satu hadis Nabi bersabda, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawi. Tidak halal sedekah, yakni zakat itu, kepada orang kaya dan kepada orang yang mampu bekerja, tubuh badan kuat. Sebab itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, man kana qawiyan al-kasbi wa taharrufi ma quwwatil badani wa husnul tasarrufi hatta yughniyahu dhalika 'anil nas fa sadaqatu 'alaihi haram. Siapa yang dia kuat untuk bekerja, dia kuat untuk bekerja dan tubuh badannya sihat dan dia mampu menguruskannya sehingga dia mampu mencukupkan keperluannya daripada meminta manusia, maka zakat kepadanya haram. Maka ini sekaligus menjawab kepada orang munafikin yang kalangan mereka ini gagah kuat boleh kerja tapi nak zakat juga. Maka ia diharamkan. Dan zakat ini juga diharamkan secara sepakat ulama kepada orang kafir. Melainkan zakat fitrah di sisi Abu Hanifah dibenarkan beri zakat fitrah pada orang kafir. Ini mazhab Abu Hanifah. Yang ni orang kafir yang miskin. Zakat fitrah. Supaya mereka juga merasa gembira pada perayaan orang Islam. Tapi jumhur ulama kata, kalau dia sudut zakat-zakat selain daripada zakat fitrah, ini tak boleh bagi pada orang kafir. Apapun situasi. Nak beri sedekah boleh, dapat pahala. Kalau kita beri sedekah kepada orang kafir yang miskin dan sebenarnya dapat pahala. Tapi beri zakat. Apakah boleh beri zakat pada orang kafir? Jawapannya tak boleh. Adapun zakat fitrah ada khilaf ulama. Abu Hanifah membenarkannya. Tetapi jumhur kata tak boleh. Kerana semua benda yang bersifat ibadat, maka tidak boleh diberikan pada orang kafir. Justru itu haram memberi daging korban pada orang kafir. Haram memberi daging akikah pada orang kafir. Kerana alasannya itu ibadat. Dan semua perkara ibadat orang kafir tak boleh terlibat. Kalau perkara tadi bukan ibadat, contohnya dalam bab jual beli, ia ada ilmu muamalat, maka boleh. Tapi bila hal ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, maka ini orang kafir tak terlibat. Sebagaimana kita tak ambil zakat daripada orang kafir, kita juga tak berikan pada orang kafir. Jadi bila orang kafir kata, kami nak zakat juga, boleh. Kamu bayar zakat juga. Tetapi hukum Islam jelas, kamu tak boleh bayar zakat. Dan justru itu, kamu juga tidak berhak dapat zakat. Lalu mereka kata, kami ni seperti di anak tirikan. Jawapannya ialah, kita ada sedekah lain yang boleh kamu ambil. Tak ada masalah. Ada peruntukan lain yang kami boleh gunakan cukai-cukai yang kamu bayar jizyahnya, unsurnya dan lain-lain untuk diagihkan kembali kepada fakir miskin. Yang nak sibuk dengan zakat tu kenapa? Itu benda yang terhad kepada orang Islam. Nak masuk Islam, habis cerita. Masuk Islam, tak ada masalah apa. Walaupun kamu masuk Islam niat nak zakat pun tak apa, boleh zakat. Bagaimana kita sebut tadi niat yang belum kuat. Kemudian kalau kita bahaskan tentang hukum zakat, bahawa berapakah bahagian yang patut kita beri kepada fakir miskin? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Di sini para ulama berselisih pandangan tentang berapa yang patut diberikan pada fakir miskin atau pada setiap asnaf tadi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa dia tidak boleh diberi lebih pada nisab. Maknanya kalau nisab sekarang berapa? 20,000. Jangan beri lebih pada 20,000. Boleh beri zakat 10,000, 15,000. Ini di sisi Abu Hanifah. Makruh beri kalau seorang itu melebihi daripada 200 dirham. Artinya melebihi nisab dia makruh. Di sisi Imam Malik, berapa nak beri pada fakir miskin berdasarkan ijtihad pemimpin. Ikut pandai kerajaan lah nak bagi berapa. Di sisi mazhab Syafi'i, diberikan pada fakir miskin apa yang boleh menghilangkan segala keperluannya. Jadi kalau keperluannya berkait dengan rumah, mungkin selesaikan beli rumah dia. Keperluannya berkait dengan kita katakan utility dan sebagainya, selesaikan benda itu. Berapa pun kos,
terpulang. Kalau fakir miskin ini keperluannya untuk berniaga, kita nak beli dia van satu. Atau nak beli dia motosikal satu. Atau nak beli dia kita katakan jenis truck, food truck misalnya. Berapa harga food truck? 40,000. Boleh bagi. Ini lebih pada nisab. Boleh. Sebab ia memenuhi keperluan dia. Keperluan dia. Walaupun begitu, para pemerintah akan meraihkan semua orang-orang miskin. Semua orang miskin. Apakah boleh dikhususkan pada golongan tertentu sebagai jadi contoh? Boleh. Kadang-kadang, pemimpin negara ni tuan-tuan, dia akan create satu kelompok. Kelompok fakir miskin yang talented. Yang boleh diajar untuk berbisnes supaya menjadi contoh pada fakir miskin lain. Maka diberikan modal, diberikan sekian-sekian bimbingan sehingga mereka menjadi orang yang berjaya. Akhirnya sekaligus memberi contoh pada fakir miskin yang lain. Kerana dalam Islam, kita bukan nak kekalkan orang tu dapat zakat sampai mati. Tidak. Kita nak mengubahnya. Bantuan yang kita berikan yang berupa zakat ini untuk beri peluang dia berfikir dan merancang untuk kehidupan seterusnya. Kalau mereka tak reti berfikir, kerana setengah orang miskin tak pandai fikir. Dia kata cukuplah makan minum cukup. Ada yang pandai fikir. Kalau dia mula berniaga, modal berniaga. Yang tak pandai fikir, kerajaan tolong fikir. Itu yang saya katakan masukkan kursus. Ni kalangan orang miskin, kalangan wanita-wanita, dimasukkan kursus. Kursus masakan misalnya. Kursus untuk buat spa sebagai contoh. Ni dandang rambut ni. Buat itu, buat ini. Memenuhi keperluan fardu kifayah orang Islam, lalu mereka disupport berniaga. Kerajaan boleh membina tempat-tempat premis-premis perniagaan. Lalu disewakan kepada asnaf yang ditrain untuk berbisnes. Kalau mereka berjaya, mereka mula mencari kedai lain. Artinya kita boleh buat satu mall asnaf. Mall ni mall besar asnaf. Dalam tu semua asnaf. Tapi kita tak sebutlah mall asnaf, orang pun tak datang. Mall asnaf gitu. Maksudnya dia daripada cara pemikiran bagaimana kita nak develop, bagaimana kita nak buat investment kepada asnaf. Buat satu bentuk mall besar, dengan panggil pakar-pakar keuangan, pakar-pakar perniagaan. Ada, kita katakan kedai-kedai yang diberikan pada setiap asnaf ini dan mereka berniaga. Dengan bantuan perniagaan, dengan bantuan bimbingan sekian. Akhirnya jadi mall yang hebat contoh. Yang melahirkan ramai orang yang bukan sekadar memenuhi keperluan masyarakat. Bukan mereka ini mula berbakat. Ini cara Islam menyelesaikan masalah. Walaupun wallahu a'lam, saya belum tahu ada yang buat mall ini. Ya, ada orang buat premis tertentu. Tapi kalau buat mall besar yang mulakan pelaburan ratus juta. Kebijaksanaan macam-macam. Namun kita yakin bahawa idea ini kalau dibuat dengan betul akan melahirkan kejayaan di segi ekonomi. Sebab Islam tidak mahu orang miskin kekal miskin, tidak. Tapi Islam nak angkat orang miskin sampai peringkat paling kurang maruahnya terjaga. Paling kurang maruahnya terjaga. Dia tidak lagi bergantung kepada orang lain. Maka Allah Ta'ala menyebut inilah kelompok-kelompok yang menerima zakat. Dengan penegasan dari Allah, faridatan minallah. Inilah fardu daripada Allah. Maksudnya tidak boleh diubah oleh mana-mana orang. Inilah selamanya asnaf zakat. Tak boleh kita nak tambah asnaf baru di sini. Melainkan dengan makna umum seperti wafi sabilillah, pada jalan Allah. Ini asnaf umum, institusi umum. Di mana setengah ulama menyatakan apa sahaja benda baik, maka boleh diperuntukkan bahagian zakat fi sabilillah. Boleh diperuntukkan. Baik, apakah hukum memindahkan zakat? Dan bagaimana zakat harta dan zakat fitrah? Para ulama menyatakan zakat fitrah dilihat di mana tempat dia takhir berpuasa. Itu dikeluarkan zakat fitrah. Adapun zakat harta di mana tempat dia bekerja, dia akan keluarkan zakat harta dia. Dia kerja kat Johor, dia keluar kat Johor. Kalau zakat fitrah, tengok hari terakhir puasa dia duduk kat mana. Kalau orang ni jenis balik kampung, hari terakhir duduk kat Kelantan, maka dia zakat fitrah kat Kelantan. Hari terakhir, sebab zakat fitrah tidak wajib melainkan selepas terbenamnya matahari akhir Ramadan. Habis kalau ustaz dia dah keluar awal negeri tu, itu tak apalah. Kalau setengah orang kata tak boleh pindah zakat fitrah. Jadi statement itu terlalu umum. Dia melihat bila tarikh terakhir dia berada. Setengah ulama menyatakan boleh dipindahkan zakat dan mazhab kita Syafi'i dengan syarat jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Boleh pindah zakat kurang daripada 2 marhalah. Dan sebagian menyatakan bahawa kalau sekiranya ada masalah untuk dipindahkan, maka boleh. Di sana orang miskin dan sebagainya.
Ini pindah zakat secara umum untuk diberikan pada fakir miskin lain. Adapun dengan perkataan fi sabilillah, pada jalan Allah, maka semua urusan-urusan untuk menegakkan agama Allah, termasuk dakwah, termasuk pembinaan institusi-institusi agama yang memberi keuntungan pada Islam, yang memberi kekuatan pada dakwah, maka sebahagiannya memasukkan dengan makna wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada pada jalan Allah. Dan mana pula golongan yang ditipu musibah, dia masuk dalam kelompok mana? Kelompok orang yang ditipu musibah, orang ni kaya, tiba-tiba rumah dia terbakar. Apakah dia layak dapat zakat? Layak. Atas nama apa? Wal gharimin. Kerana dia sekaligus dibebani dengan hutang waktu itu. Bila orang kena musibah, tiba-tiba yang saya kata banjir, kebakaran, ribut. Asal memanglah dia kaya, dia senang, tapi bila rumah tu hancur sekelip mata, maka dia boleh jadi apa sekelip mata. Maka mereka dalam kelompok gharimin, orang yang berhutang, yang boleh diberikan zakat untuk menyelesaikan masalah mereka pada waktu itu. Kalau al-gharimin, kadang-kadang mereka ni orang kaya, tapi bila kena musibah macam tu mengejut. Dia nak keluar sekaligus belanja, beban juga walaupun dia kaya. Maka zakat boleh membantu mereka atas nama gharimin. Termasuklah mangsa banjir, termasuklah mangsa gempa bumi. Memang dia kaya, dah gempa bumi habis hilang rumah dia. Maka dia boleh diberikan zakat atas nama gharimin, orang yang berada hutang ini. Dan ini penjelasan Allah Ta'ala. Allah menyatakan wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang ini mengetahui apa yang kamu kata tentang penyelewengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Yalmizuka, yang ini suka mencemuh Rasulullah. Ini jawapan. Dan hakim, maha bijaksana dalam memenuhi keperluan kelompok yang benar-benar memerlukan dalam kalangan manusia. Kalau kita tengok, ada tak golongan-golongan yang miss? Golongan-golongan yang tercecer dalam kelompok 8 ini, ada tak yang tercecer? Nescaya mereka masuk. Kalau kita rasa yang tercecer janda, yang tercecer anak yatim, saya kata mereka tak tercecer. Kerana kalau mereka ini yang menjadi persoalan di sini dibincangkan ialah masalah keuangan, bukan masalah status. Yatim itu status, kehilangan ayah. Janda itu status, kehilangan suami ataupun perceraian dan sebagainya. Tapi ini adalah masalah keuangan. Ya, kalau kita katakan anak yatim punya masalah keuangan, maka dia menjadi satu kelompok miskin atau kelompok fakir, ya, mereka dapat zakat. Tapi bukan kerana dia anak yatim, kerana dia miskin. Di sini pembahagian harta zakat yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang disebut sebagai masarif atau kita juga sebut sebagai asnaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.